Jadi untuk tahun 2022 ini, X70 SUV flagship Proton kerjasama dengan Geely yang first tu dibagi facelift lah ataupun minor change. Tapi terbalik sikit, biasa kalau facelift tu dia banyak ubah muka-muka, banyak detail-detail penampilan itu diubah. Tapi untuk X70 ni terbalik. Sebab apa? Sebab nampak macam sama je, tak banyak berbeza, tapi dia ada ganti satu benda yang penting lah. Sebab di kali pertama untuk X70 gunakan enjin 1.5 turbo 3 silinder. Kalau dulu ada 1.8 turbo 4 silinder. So banyak benda yang bermain dalam fikiran kita sebab enjin makin kecil, boleh carry ke, boleh tarik ke kereta sebesar ni. Dan hal-hal yang itulah kita nak tengok dalam video yang ini. Di Proton X70, macam yang kita tahu, ini SUV pertama Proton, model flagship. Diperkenalkan hujung 2018 dulu. Waktu itu model CBU lah dari China. Tapi dalam sepanjang 3 tahun umur dia ni dah pernah diperkenalkan juga ada sikit perubahan ya waktu model CKD keluar dulu. Itu masa tengah-tengah PKP tahun 2020. Dan yang terakhir yang baru ni lah, tahun ni punya 2022, dengan beberapa pembaharuan, beberapa pertambahan yang kita nak tengok ni lah. Pertama sekali, kalau nak tengok dari sudut luaran, dia memang tak banyak sebenarnya. Dia macam lebih kurang sama je dengan yang lama. Sebab perubahan yang dibuat untuk facelift tu, biasanya tu ada ubah wajah-wajah depan apa semua. Tapi untuk X70 kali ni, hanya sikit je. Itu grill itu misalnya, sekarang dah warna hitam berkilat. Bahagian kemasan bawah tu pun sama juga. Kalau sebelum ni semua tu dalam warna grey, sekarang dia dah gunakan kemasan hitam berkilat lah. Sama juga bahagian bumper belakang bawah tu. Itu sahaja dari aspek luaran. Tapi apa yang sangat-sangat penting untuk diperkatakan, sangat menarik untuk tengok X70 kali ni adalah dia dah datang dengan enjin baru 1.5 liter turbo 3 silinder. Kalau sebelum ni 1.8 turbo 4 silinder. Yang tu masih lagi dikekalkan 1.8 tu untuk varian paling atas, tapi yang lain-lain semua dah gunakan enjin 1.5 turbo 3 silinder lah. Dan ini kalau ikutkan untuk Proton, nak kata baru pun tak juga, sebab X50 dah pakai enjin yang sama. Cumanya concern ataupun keprihatinan dia bila diletak dekat X70 ni, sebab ni saiz besar, dia lagi berat. So ramai yang mungkin ragu-ragu lah kot, sebab boleh ke enjin 1.5 turbo ni nak bawa dia, nak carry, nak tarik dia, dan macam mana perbezaan pemanduan yang ada antara model lama tu dengan yang baru ni. Jadi sedikit angka dulu kalau nak tengok, memang betul kalau katakan kuasa tu dia memang kurang sikit dari yang 1.8 tu lah. Sebab sekarang yang 1.5 turbo 3 silinder ni dia jana dalam 177 PS dan juga 255 Nm torque. Kalau nak ikutkan perbezaan antara dia dengan enjin yang 1.8 sebelum ni, melibatkan kuasa kira kurang 7 PS je, tak banyak mana. Tapi untuk Nm torque dia tu ada agak banyak, sebab kurang 45 Nm torque. Itu agak concern je lah. Tapi kalau ikutkan Proton, sebab torque apa semua tu datang awal dekat RPM dalam 1,500 macam tu. So perbezaan kalau kita bawa biasa, nak lonjakkan kereta ni, nak tolak kereta ni, tak adalah banyak sangat. Jadi apa pemerhatian yang sempat saya lakukan, sebab kita bawa kereta ni dalam 2 hari, KL ke Desaru. So kebanyakan waktu dalam laluan highway lah, nak tengok dia punya pickup dan juga respon. Kita start dengan benda-benda yang kurang best sikit, sebab dia enjin ni kecil, downsize dari yang 1.8 tu. Kalau untuk saya ada rasa sedikit beza jugalah. Sebab kalau 1.8 tu kita nak bawa start apa semua, dia bukanlah masalah power, tapi dia masalah dia punya smooth tu, kelancaran itu. Yang 1.8 lagi senang. Yang 1.5 ni sebabkan kereta ni berat dan juga sedikit melibatkan kurang dia punya torque tu, boleh rasa dia ada sedikit berat nak bergerak tu lah. Dan sebabkan libatkan beza size engine dan output tu, untuk yang 1.5 ni bila kita nak mulakan bergerak, contohnya dari cruising dan kita nak tekan untuk potong, katakan dia ada rasa berat tu lah. Tapi itu pun bukanlah bermaksud yang 1.5 ni punya rasa untuk lonjakan kuasa dia tu teruk sangat. Tak juga, dia boleh je. Yang mungkin untuk orang-orang yang dah biasa dengan 1.8, sekarang bawa 1.5 mungkin boleh kesan sikit lah benda tu. Tapi kalau tidak, tak ada apa-apa. Sangat mudah, lancar juga, boleh rasa power dia.
Dan selebihnya orang kata enjin 3 silinder ataupun yang nombor angka ganjil silinder ni dia ada banyak gegaran, dan itu memang betul lah. Kita dah pernah tengok kereta-kereta lain apa semua ni, tapi dekat X50 sebelum ni dan juga X70 sekarang ni, bila start apa semua tu mungkin sangat minor sangat lah benda tu untuk rasa gegar atau bunyi dia tu. Sebab refinement yang Proton buat untuk enjin ni memang dah sangat-sangat baik. Itu pun kena ambil tahu dan kena faham juga, sebab enjin ni yang dibuat ataupun dibangunkan bersama dengan Volvo dengan Geely. So Volvo ni kalau sejarah dia dari dulu memang dah terkenal lah dengan enjin-enjin yang angka ganjil ni, 5 silinder apa semua. Jadi untuk Volvo ini bukan perkara baru, tapi tambahan pula yang untuk yang kali ni dia lagi buat bagi jadi lagi refine, sampai kan kalau kita tak tahu pun beza antara dua tu, kalau kita bawa 1.5 dan 1.8, untuk orang biasa saya rasa silap tak boleh rasa pun, dia tak ada benda beza pun, dia sama je. Bila yang enjin ni rasa kurang sikit ataupun rasa dia punya perbezaan tu agak ketara, mudah je bila kita tekan kereta ni, bila lagi laju, lagi kita push hard untuk pedal itu, situ mungkin ada sedikit rasa yang kurang, sebab torque dekat higher RPM itu dah ada beza lah, sebab berbanding dengan 1.8 tu. Dari segi prestasi untuk pemanduan biasa, sebenarnya saya tak fikir ramai orang akan perasan lah beza antara 1.5 dengan 1.8 sebelum ni. Cuma satu lagi kelebihan dia bila dia downsize engine ni apa semua ni adalah penjimatan minyak lah. Atas kertas, kalau ikut Proton, model 1.8 dulu tu dia bagi penggunaan minyak dalam 7.6 liter untuk 100 km. Yang enjin 1.5 ni sekarang ni pula dia lagi jimat lah, 7.1 liter untuk 100 km. Itu atas kertas lah. Bila kita pakai on the road mungkin angka tu berbeza, tapi perbezaan itu mungkin lebih kurang dekat situ je. So dalam bahasa mudah, enjin yang kecil ni lagi dengan turbo ni lagi jimat berbanding yang 1.8 tu, tapi dengan prestasi yang kalau bawa biasa macam saya cakap tadi tu tak adalah terkesan sangat. Dan lagi satu pasal enjin ni juga, 1.5 turbo 3 silinder ni, menarik dia adalah enjin ni sekarang dipasang di Tanjung Malim punya kilang. Dan ini pada saya ada satu pencapaian jugalah untuk Proton, sebab ini enjin yang dibuat dan dibangunkan dan digunakan juga oleh kereta ataupun oleh Volvo sendiri, dan diberi kepercayaan tu untuk kita pasang dan produce enjin tu dekat Malaysia dan di kilang Proton untuk X50 dan juga X70 lah. Jadi itu pun saya rasa satu benda yang boleh kita banggakan juga. Ada lebih menarik juga, teknologi yang sama tu dari Volvo, Geely sekarang dah dipakai untuk Proton jugalah. Start dari X50 dan sekarang X70. Itu pun something yang mungkin bukanlah menjadikan X70 ni macam Volvo, tidak, tapi dia ada satu bentuk yang pada saya macam bagi keyakinan sikit, sebab ini teknologi yang dah proven. Pembikin dia Volvo dah memang selalu buat enjin dengan angka-angka ganjil ni macam saya cakapkan tadi tu. Jadi bila dah transfer ke Proton, itu sepatutnya bagi lagi kelegaan untuk ramai orang lah, dan sedikit macam keyakinan yang kereta ni S70 ni, terutamanya yang 2022 ni, okay, jadi lagi menarik dan bagus berbanding yang sebelum dia lah. Di dalam lagi tambah-tambah je lah. Kalau kita masuk kita rasa macam tak ada perubahan langsung, tu memang betul, sebab sangat sedikit pembaharuan ataupun kelainan yang diberikan. Semua sama kecuali headlining ni, bahagian yang lapis bumbung ke atas ni. Kalau dulu cerah, sekarang dah gunakan warna hitam. Kenapa? Adalah nak bagi yang S70 kali ni rasa lagi premium lah. Tapi untuk kerusi pun masih sama sebelum ni, gunakan napal leather. Bagus, memang nampak dia punya premium tu. Dan selebihnya tak ada apa yang berbeza, sama sahaja. Sedikit kekurangan mungkin untuk head unit ni, sebab kalau kita tengok Iris Persona tu dah pakai dia punya yang OS baru Atlas tu, tapi untuk yang S70 ni, irony dia walaupun ini flagship, tapi dia masih pakai yang lama. So itu sedikit menghairankan. Tak tahu kenapa Proton tak nak buat terus untuk yang facelifted version 2022 ni, tapi itulah hakikat dia. Untuk aspek keselamatan pula, ada benda yang kurang sikit saya rasa, sebab contohnya untuk sistem ADAS tu, Proton masih tawarkan sistem tu hanya untuk varian premium ke atas lah. Sedangkan kalau kita tengok brand-brand lain macam Pro 2 sendiri pun sebenarnya, ataupun Honda ke Toyota ke, benda-benda yang active safety ni dah dibagikan hampir kepada semua varian lah.
Tapi untuk Proton masih lagi disimpan hanya untuk varian atas. So itu mungkin sedikit tak best lah, sebab saya rasa Proton patut jadi pelopor untuk benda-benda ni. Dan dia masih memilih untuk hanya tawarkan pada varian yang lebih tinggi sahaja. Itu kekurangan sikit dari segi penawarannya lah. Untuk harga, ini ada sedikit pelik juga, sebab orang ingat bila dengan enjin yang lebih kecil ni, penawaran enjin lebih kecil ni, harga akan jadi murah. Tapi sebenarnya tidak untuk X70. Sebab kurang lebih secara puratanya harga dia dah naik lagi RM6,000 berbanding X70 yang lama tu. Kenapa jadi macam ni? Sebabnya kalau ikutkan Proton, masih waktu sekarang ni lah, masih industri otomotif berdepan atau berhadapan lagi dengan masalah bekalan, kos material yang naik apa semua tu. Jadi sebab itulah kita menyaksikan harga yang lebih tinggi untuk X70 ni, walaupun logik simpelnya patutnya enjin lagi kecil, orang menjangkakan lebih rendah harganya. Tapi itu tak berlaku lah. Adakah benda tu buruk atau benda tu okey? Itu sebenarnya bergantung bagaimana anda nak lihat. Sebab sekarang ni memang kita dalam keadaan ekonomi yang tak menentu, inflasi dan sebagainya. Memang dijangkakan kenaikan harga apa semua ni. Tapi dengan value atau nilai yang dibagi oleh X70 ni rasanya lebih okey, sebab kan dia masih lagi libatkan penjimatan yang lain lah. Contohnya dari segi penggunaan minyak tadi tu, so dia ada compensate di sisi-sisi lain. Jadi selepas 3 tahun umur dia, adakah X70 ni okey lagi ke penawaran dia? Bagi saingan masih boleh ada daya tarikan ke atau tidak berbanding persaingan lain? Sebab contohnya kita ada Honda kalau ada CR-V, kalau Mazda ada CX-5. Untuk saya selepas bawa yang 1.5 ni, rasanya dia masih lagi bagi keselesaan yang lain lah. Sebab dia punya ride tu lagi comfort, lagi senang, lagi sedap dekat dalam X70 ni. Kedudukan dia dengan SUV yang tinggi, senang untuk kita perhatikan jalan misalnya. Senyapan kabin masih lagi antara yang terbaik saya rasa. Dan itu mungkin lah dengan enjin baru ni, turbo 1.5 tu, dengan penjimatan yang dibagi, pada saya dia ada daya saing yang sedikit baru untuk lawan balik pesaing-pesaing yang lain yang ada tu lah. Dan dalam cap harga untuk SUV yang saya sebutkan tadi tu, ni masih lagi berada dalam julat harga yang berpatutan dengan segala aspek atau spesifikasi yang dia bagi. Terutamanya kalau kita ambil terus yang premium ke atas lah, yang lengkap sekali, itu lagi bagi banyak nilai kepada pengguna lah. Jadi secara kesimpulannya, apa yang boleh saya cakap, yang saya tak suka, dia facelift tapi tak macam facelift lah. Dia sama je, tak ada apa beza penampilan dia tu tak banyak sangat beza. Kalau kita tengok model yang ni, model yang lama letak sebelah-sebelah, silap-silap, itu pun kita tak dapat tahu mana yang baru, mana yang lama kan. Jadi itu sedikit kurang lah, sebab alang-alang nak buat lepas 3 tahun tu nak bagi satu kesegaran baru, rasanya menarik lagi kalau ada lagi lebih aspek-aspek estetika ataupun penampilan itu berubah, lagi best. Yang saya suka, enjin 1.5 turbo 3 silinder ni, bila kita dah bawa dia tidaklah mengecewakan. Dia sebenarnya sangat-sangat capable, sangat-sangat mampu untuk memberikan pemanduan, keselesaan, feedback, reflex apa semua tu sama macam 1.8 punya version ataupun model. Cuma yang 1.8 tu lebih smooth bila kita nak mula bergerak, dan yang 1.5 ni dia rasa lagi lively lah, sebab dia kecil dan turbo dia tu boleh, gesaan tu sentiasa terasa. Jadi itu pun menjadikan, untuk saya lah, kalau yang memandu ni lagi alert lah, lagi sensitif, lagi aware dengan apa yang kereta ni buat sepanjang masa. Jadi tak mengecewakan, enjin ni langsung tak mengecewakan. Adakah dia ada power apa semua tu? Dari segi nombor mungkin ada libatkan pengurangan, tapi bila kita bawa, terutamanya untuk pemanduan biasa dan pemanduan sebuah SUV bukan kereta sport, itu langsung tak akan bagi kesan lah pada saya. Itu semua bukan masalah pun, dan itu yang best. Tambahan pula ada penjimatan lain tu lah. Dan kekurangan sikit tu mungkin harga dia sekarang dah tinggi lagi sikit, tapi itu benda-benda yang di luar kawalan kita tak boleh nak buat apa, material mahal apa semua tu. Tapi masih lagi saya rasakan X70 ni wajar dipertimbangkan untuk terutama yang orang nak cari SUV sekarang ni lah, dalam market yang sekarang ni. So yang versi 2022 ini bagi lebih banyak value tambahan berbanding yang sebelum ni. Jadi itu dulu daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Kalau ada apa-apa pandangan tentang kereta ni, kalau ada yang dah pernah tengok dan kongsi pandangan, sila nyatakan di ruang komen. Dan setakat ini dulu. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi nanti.